الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Ashabul Afadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, sekalian para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, ibu bapa, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi yang penuh dengan keceriaan ini, di awal tahun yang sangat barakah, sekali lagi kita dihimpunkan oleh Allah untuk sama-sama kita meneruskan sakti-baki kehidupan kita sebagai hamba Allah. Pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat lagi beberapa hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, yaitu di dalam bab ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di muka surat yang ke-8, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala Idza kana yaumul qiyamati taqdi baina khalqihi fa kullu ummatin jasiyatin fa awwalu man yud'a bihi rajulun qad jama'a al-Qur'an wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun katsirul mal fayaqulu Allah ta'ala lil qari Alam u'allimka ma anzaltu ala rusuli Qala bala rabbi Qal famaza amilta fima alimt Qal kuntu aqwamun bihi ana al-layli wal nahar Fanaqul Fayaqulu Allah ta'ala Wa taqulu al-malaika Kadzabta Bal aradta an yuqala fulanun qari'un qad qila dhalik wa yuqalu li sahibil mali maza amilta fima ataituka bi qala kuntu asilur rahim wa atasaddaqu bihi fayaqulu Allah kadzabta wa taqulu al malaika kadzabta bal aradta an yuqala fulanun jawadun sakhiyun faqad qila dhalik wa yu'ta billadhi qutila fi sabilillah fayaqulu lahu limadha qutilt qal qataltu fi sabilik hatta qutiltu fayaqulu Allah kadzabta
wa taqulul malaika kadzabta bal aradta an yuqala laka fulanun jariyun faqad qila dzalik. Thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala rukbati faqal ya Aba Hurairah ulaika thalatha awwalu khalqillah tas'aru bihimun naru yawmal qiyamah. Qal fabalagha zalikal khabar ila Muawiyah fabaka bukaan syadida wa qala sadaqallahu wa rasuluhu. Thumma qara'a al-ayah man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Maksudnya, apabila tiba hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum di antara semua makhluk dan semua manusia bertekuk lutut. Pertama yang dipanggil ialah orang yang mengerti Al-Quran dan orang yang mati di jalan Allah, yakni fi sabilillah, dan orang-orang yang kaya. Maka Allah bertanya kepada orang yang pandai membaca Al-Quran, tidaklah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada utusanku, yakni kepada nabiku? Jawab orang itu, benar ya Tuhanku. Lalu kau berbuat apa terhadap apa yang telah engkau ketahui itu? Jawabnya, saya telah mempelajarinya di waktu malam dan mengerjakannya di waktu siang. Allah berfirman, dusta engkau. Malaikat juga berkata, dusta engkau. Sebaliknya kau hanya ingin disebut qari, yakni ahli di dalam Al-Quran, dan sudah disebut yang demikian itu. Lalu dipanggil orang yang kaya dan ditanya, engkau telah berbuat apa terhadap harta yang aku berikan kepadamu? Jawabnya, saya telah gunakan untuk membantu keluarga dan kaum kerabat dan bersedekah. Dijawab oleh Allah, dusta engkau. Juga para malaikat berkata, dusta engkau. Engkau berbuat itu hanya ingin disebut dermawan, yakni orang yang bermurah hati, dan sudah terkenal sedemikian. Lalu dihadapkan orang yang mati berjihad di jalan Allah, yakni fi sabilillah. Ditanya, kenapa engkau terbunuh? Jawabnya, saya telah berperang untuk menegakkan agamamu ya Allah, sehingga terbunuh. Allah berfirman, dusta engkau. Dan malaikat juga berkata, dusta engkau. Engkau hanya ingin disebut pahlawan yang gagah perkasa, berani, dan sudah disebut demikian. Kemudian Nabi SAW memukul lutut, yakni pahaku, sambil bersabda, hai Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika orang itulah yang pertama-tama yang dibakar di dalam api neraka pada hari kiamat. Kemudian berita itu sampai kepada Muawiyah, maka ia menangis dan berkata, benarlah sabda Allah, benarlah firman Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia membaca ayat di dalam surah Hud, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sesiapa yang niat dengan amal hanya semata-mata keduniaan dan keindahannya, maka kami akan memberi kepada mereka semua amalannya, dan mereka di dunia
tidak akan dikurangi, yakni dirugikan. Mereka itulah yang tidak mendapat apa-apa di hari akhirat kecuali api neraka Allah, dan gugur semua amalan mereka itu, bahkan palsu semua perbuatan mereka itu. Sadaqallahul azim. Para hadirin, hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita bertemu dengan satu hadis yang panjang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang dikasihi oleh Rasulullah, yaitulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah menyebut hadis ini di zaman Madinatul Munawwarah, zaman keagungan Islam, kehaibatan Islam. Dan zaman ini boleh kita sebut tidak ada dalam kalangan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in yang membuat sebarang masalah kepada agama Allah. Perjuangan mereka sangat jujur dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang mereka sumbangkan itu benar-benar kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kita lihat hatta Allah pun menyebut di dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan kepada mereka ataupun mereka yang membaca Al-Quranul Karim, maka iman mereka bertambah. Zadathum imana, iman mereka bertambah, dan penyerahan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada tolak bandingnya. Inilah dia zaman generasi awal, zaman yang disebut oleh para alim ulama mufassirin, mereka berjaya mentafsirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala secara hidup. Sampai ke tahap itu anugerah yang diberi oleh Allah kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Tapi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah yang sentiasa dipimpin oleh wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, pergerakan Rasulullah, ucapan daripada Rasulullah, kalaupun tidak berlaku di zaman baginda, ia pasti berlaku di zaman selepas daripada baginda. Mengapa begitu? Kerana Rasulullah dipimpin oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa-apa yang disebut oleh Rasulullah bukan daripada hawa nafsunya, tetapi yang diungkap oleh Rasulullah, disebut oleh baginda, adalah wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mengetahui manusia selepas daripada zaman Nabi ada bermacam-macam ragam. Bukan saja ragam pada lahiriah, tetapi Allah maha mengetahui manusia ini ragamnya sehingga kepada hati dan perasaannya, jiwa dia. Di akhir zaman akan ada manusia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kumpulan manusia yang dibangkit oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Yang pertama, rajulun qad jama'al Quran, orang yang sentiasa mendampingi Al-Quranul Karim. Sama ada dia baca Al-Quran dengan bacaan yang betul
ataupun dia orang yang mengajar Al-Quranul Karim, ataupun dia orang yang mampu mentafsirkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di kalangan para alim ulama, termasuk warajulun qad jama'al Quranul Karim. Ada orang yang baca Quran, dia baca dengan suara yang merdu, dia boleh baca dengan bacaan yang betul, tajwidnya, makhrajnya. Ada orang yang sampai ke tahap dia boleh mentafsirkan ayat suci Al-Quran, dia boleh berucap, dia boleh mengajar. Ini orang yang mengajar. Ada orang yang menulis apa benda maksud yang nak disampaikan oleh Allah. Dia ada buku tafsir, dia ada macam-macam. Maknanya pada zahirnya kumpulan ini adalah kumpulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran sebagaimana yang kita maklum, satu huruf, satu kalimat yang dia sebut 10 ganjarannya. Sebagaimana yang Rasulullah sebut, la aqulu alif lam mim harfun bal alifu harfun wal lami harfun wa mim harf. Rasulullah kata, aku tidak sebut alif lam mim satu huruf je, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kullu harfin bi asyri amsalha. Setiap huruf diberi oleh Allah ganjaran 10 ganjaran. Kalau kita baca satu surah Yasin sebagai contoh, banyak mana ganjaran kita dengan Allah. Allah anugerah begitu banyak. Kalau kita dapat mengkhatamkan Al-Quranul Karim 1 bulan sekali, banyak mana ganjaran yang diberi oleh Allah. Sudah tentulah banyak. Orang yang mengajar, orang yang buat kitab tafsir, lagi-lagi banyak. Setiap ayat yang diulas, bukan saja dia mendapat ganjaran, apabila orang lain membaca tafsir dia, dia akan dapat ganjaran yang sangat besar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita bayangkan banyak mana ganjaran yang diperolehi oleh Imam Qurtubi, oleh Imam Tabari, oleh Imam Ibnu Katsir, dan banyak lagi imam-imam yang lain yang menulis kitab-kitab tafsir, dibaca, dan kitab mereka ini akan dibaca, ditatap sehingga kepada hari kiamat. Dia duduk dalam kubur, ganjaran sangat besar. Tetapi di sana Rasulullah sebut satu kebimbangan. Bimbang, takut-takut ada orang yang baca Al-Quran. Bila dia baca Al-Quran, dia tafsirkan Quran, dia jadi guru, dia boleh mengajar, dia boleh menulis, dia buat kitab. Di hari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya kepada kumpulan ini, apa yang kamu buat kepada ayat-ayatku, kepada Al-Quranul Karim? Lalu dia sebut, di waktu malam aku baca Al-Quran, di waktu malam aku mengajar Al-Quran, di waktu malam aku mentafsirkan Al-Quranul Karim, di waktu siang aku beramal dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Allah berfirman kepadanya, kadzabta, kamu menipu. Wal'iyazubillah, kamu menipu. Lalu malaikat pula tambah, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala tambah, kamu menipu. Kata malaikat, kamu menipu. Apa yang kamu baca disebut menipu? Kenapa? Ada benda yang kecil saja, kalau kita fikir kecil saja, kamu tidak jujur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu seorang qari yang boleh baca dengan suara yang mujawwad, dengan belagu, bacaannya sangat menarik perhatian orang ramai, alhamdulillah, bagus. Orang suka dengar bacaan Al-Quranul Karim.
Kalau dibaca dengan tajwid, kita dengar dia rasa ringan dengan tajwid. Tapi kalau tak kena tajwid, orang baca Quran dia jadi berat, kita rasa berat. Lalu orang yang baca ini terlintas dalam hati dia ataupun matlamat dia baca Al-Quran supaya orang sebut dia ni qari, orang yang paling handal baca Quran, orang yang paling merdu suaranya, orang yang paling itu, paling ini. Dan memang dia akan dapat benda ni, dia dapat, dan sememangnya disebut oleh orang ramai. Orang ramai sebut benda macam tu, orang ramai sebut tak ada masalah. Tapi yang disebut oleh Rasulullah sebagai peringatan kepada kita, jaga hati kita. Kerana hati kita ini menentukan ibadah kita diterima ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu di awal pengajian kita, saya sebut satu hadis yang dikumpul oleh para alim ulama. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amalan manusia bergantung kepada niat, dan setiap amalan manusia itu berpaksikan kepada niat. Barang siapa yang berhijrah daripada Makkah pergi ke Madinah kerana Allah dan Rasul, maka hijrah dia akan mendapat ganjaran daripada Allah, daripada Rasul. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia kejar ataupun kerana wanita yang akan dikahwininya, maka dia akan memperolehi dunia dan juga wanita. Hijrah perjalanan yang sama. Ada seorang lelaki, dia ikut Rasulullah semata-mata kerana tunang dia ikut Nabi. Dia mari berfikir kalau dia lambat pergi, dia tangguh hijrah dia, takut-takut tunang dia yang cantik ini akan diambil oleh orang lain. Lalu dia fikir punya fikir, mesti kena ikut tunangnya. Kerana dia sangat cinta, dia sangat sayang, dia ikut tunangnya. Perjalanan yang memakan masa yang sama. Seorang yang pergi ke Madinah kerana Allah dan Rasul, seorang lagi pergi kerana tunang dia. Letihnya sama, perjalanan yang sama, memakan masa yang sama, terdedah kepada bahaya yang sama. Tetapi di sana kedua-dua ini mempunyai perbezaan yang sangat ketara di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat dua-dua. Dia dapat dunia dan dia dapat hari akhirat, dia dapat ganjaran dengan Allah dan Rasul. Orang yang berhijrah kerana dunia, kerana wanita yang akan dikahwininya, dia dapat dunia saja, dia dapat wanita saja. Ini perbezaannya. Begitu juga amalan-amalan yang lain yang perlu dijaga, termasuk baca Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan berbagai-bagai perkara yang bersangkut paut dengan Al-Quran, bersangkut paut dengan ilmu-ilmu yang lain. Rasulullah ingatkan kepada kita al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah sangat mustahab. Dia menentukan ganjaran kita, amalan kita diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita bayar, kalaulah amalan yang kita buat ini kerana manusia ataupun kerana perkara lain, sebanyak mana amalan yang kita buat akan ditolak oleh Allah, dan kita akan berhadapan dengan zaman penyesalan yang sangat-sangat.
kita berada di alam akhirat, berada di hadapan Allah. Sehingga disebut dilagakan lutut. Dekatnya kita dengan Allah, tiba-tiba Allah mengatakan kadzabta, bohong kamu. Cuba kita bayangkan di mana kedudukan kita di hari itu. Nak bergantung kepada anak-anak, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada guna anak-anak, tidak ada guna suami isteri, tidak ada guna harta benda, tidak ada guna pangkat. Dan kita tak boleh nak elak kalau dunia senang di dunia ini. Polis kejar kita di Shahla. Kita ada iradah dunia. Kita boleh cabut lari. Rasa di Malaysia tak selamat, kita pergi Thailand. Thailand tak selamat, kita boleh pergi Kemboja, kita boleh pergi Vietnam, kita duduk di China. Lari negara lain, kita minta perlindungan politik, boleh minta perlindungan, boleh jadi kerakyatan negara lain, macam-macam kita boleh buat. Sebab kita ada ikhtiar di dunia dan Allah izin kuasa, menyebabkan kita boleh lari, kita boleh elak, kita boleh buat pilihan. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak ada pilihan. Allah menyebut wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Allah Azza wa Jalla dia menarik iradah dan perasaan yang ada di dalam jiwa kita di hari akhirat. Walaupun hati kita sangat benci untuk masuk syurga Allah, tapi kaki kita tetap berjalan menuju neraka Allah. Hati kita benci nak masuk neraka ni, benci sampai ke tahap menyesalnya dia, bencinya dia. Disebut dalam hadis in qata'a qalbu, jantung kita ni putus kerana sangat menyesal, tapi disambung balik oleh Allah. Muntah manusia, muntah. Kita bila kita terlalu banyak masalah, kuat sangat kita berfikir, sekarang pun muntah. Bila masalah bertimbun-timbun, mari bertimbun-timbun, kita jam, tak boleh nak fikir, lama-kelamaan kita boleh muntah. Muntah. Kalau kita buat benda-benda yang di luar daripada kemampuan kita, boleh muntah. Saya ingat waktu belajar di Mesir, guru saya, syekh saya, baik doa lalu, tapi dia alim, memang terasa sangat nak jadi murid dia, nak belajar, nak ambil ilmu dengan dia. Tapi Masya Allah baik, garang. Mulut dia, kalau dia marah tu dia. Bila nak belajar, dia paksa, anak murid dia paksa. Setiap hari wajib kena hafal hadis, 7 hadis satu hari, 7 hadis. Saya masih ingat lagi 7 hadis. Hafal sekali dengan sanad. Bukan matan hadis saja sekali dengan sanad. Matan hadis kita boleh gagah lagi hafal, tak ada masalah, boleh ingat dengan baik dan dia tak bertukar. Tapi kalau sanad hadis, 10 hadis kita boleh kontrol lagi, boleh ingat sanad dia. Sebab nama Arab ni nak sama. An Abdul Rahman bin Abdullah, An Abdullah bin Abdul Rahman. Dia bertukar. Dia nama dia nak sama. Anak tu Anil As, An Amru, An Umar, Abdul Rahman balik Amru. Kena 100 hadis. Bertukar. Bertukar. Saya hafal. Siang malam berjalan pun hafal. Nak masuk, nak makan nasi, nak masuk, kita duduk tepi hafal. Goreng ikan pun hafal. Lama-lama dia jam muntah. Kita boleh muntah bila kita buat satu benda di luar daripada kemampuan. Dia boleh jadi muntah. Di hari akhirat muntah tak keluar nasi. Apa keluar? Halqum. Wal'iyazubillah. Allah masukkan balik halqum.
Lalu dia ingat balik di dunia dulu, mengapa aku baca Al-Quranul Karim silap sikit saja, iaitulah aku tidak jujur dengan Allah. Muntah balik kerana betapa banyak ayat-ayat Allah yang dia baca. Kalau nak kira ganjaran macam gunung, tapi hancur berkecai, hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Banyak mana kitab-kitab yang dia karang, semua orang baca, tapi dia tidak jujur dengan Allah. Habis pahala dia dengan Allah. Banyak mana majlis-majlis ilmu yang dia mengajar. Ini manusia macam saya, mengajar sana, mengajar sini, buka kitab sana, buka kitab sini, ceramah sana, ceramah sini. Di hari akhirat Allah kata kazabta wal iyazubillah, bohong kamu. Kamu mengajar nak suruh orang sebut apa benda, orang sebut dia ni pandai, orang sebut dia ni alim, orang sebut itu, orang sebut ini, wal iyazubillah. Allah Subhanahu wa taala sebut bohong kamu, dan amalan kita hancur berkecai, berterbangan, dan kita menyesal. Kenapa? Sikit saja ikhlas. Letihnya sama, usahanya sama, apa benda semua sama, tapi bezanya ikhlas kepada Allah. Itu dia penyakit yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua iaitulah orang yang dianugerah oleh Allah harta benda dunia, pangkat, kedudukan di dunia. Harta adalah amanah daripada Allah. Harta bukan milik kita. Al-malu malullah. Harta adalah harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah yang diberi oleh Allah kepada kita sebagai pemegang amanah. Kita pemegang amanah saja. Walaupun kita panggil duit ni gaji saya, duit ni keuntungan saya, duit ni memang harta saya jual harta saya jual tanah saya kita sebut, tapi hakikatnya dia adalah milik Allah. Saya pemegang amanah. Duit dia lalu ikut kita. Kalau kita fikir, alhamdulillah, ramai-ramai manusia yang Allah cipta atas muka dunia, Allah alirkan duit ini melalui kita. Syukur, alhamdulillah. Ramai lagi orang lain, tapi Allah tidak alirkan duit ini melalui orang lain. Allah tak alir. Allah alirkan duit ini mari ikut kita. Kadang-kadang kalau kita fikir yang Allah alirkan melalui kita ni tak logik pada akal. Tak sepatutnya harta ini lalu ikut kita. Kadang-kadang mudahnya dapat. Ada orang sangat payah dapat harta, dapat duit. Kesian dekat dia. Kita duduk dalam mekong. Kerja duduk atas kursi, duduk dekat meja, tunggu cek datang. Tu je kerja kita. Tunggu cek datang. Cek datang sehari-hari, kita cek, tengok balik. Ini claim sekian, buka dalam file, okey betul, sign. Allowance kita 1 bulan sampai 200,000. Ada orang macam ni. Ada hamba Allah pegang cangkul, pikul seni, pikul besi, panjat bangunan yang tinggi, menggadai nyawa. RM70 sekali. RM70 sekali. Ada orang satu hari ni boleh sampai 100,000. Ramai. Koprak-koprak yang besar yang memiliki syarikat-syarikat gergasi yang besar, 100,000 sehari sedikit, kecil. Sebab apa berlaku macam tu? Duit ini milik Allah. Milik Allah, bukan milik kita. Sebab itu berlaku ada orang yang tengah kaya-kaya tiba-tiba down, jatuh. Ada orang daripada miskin, tak ada apa benda, tengok-tengok dia boleh jadi senang, dia boleh jadi kaya-raya. Mengapa
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila harta ini milik Allah, Allah anugerahkan kepada kita pemegang amanah, tidak lebih daripada itu. Maka Allah akan tanya di hari akhirat, bagaimana harta kita? Ada orang dia dapat harta, dia bakhil, hatta isteri dia pun dia bakhil dengan isteri dia. Dia bakhil dengan anak-anak dia. Dia bakhil dengan orang lain. Bahkan ada manusia ni sampai tahap dia bakhil dengan diri dia sendiri. Di kawasan saya ada seorang hamba Allah. Dia ada supermarket, orang Melayu. Ada supermarket, tanah dia banyak. Allah bagi. Anak dia ramai pula. Ramai anak dia. Seorang ibu, 23 orang. Allah bagi kepada dia. Anak ramai, mak pun nak masuk Saqabah. Tak apalah. Harta dia banyak. Dia bakhil dengan diri dia sendiri pun dia bakhil. Dia ada supermarket, dia ada buku. Ini kita suruh buku, satu buku. Kalau isteri dia pergi ambil kicap satu botol, dia tulis berapa hari bulan. Kicap ini tak boleh habis kecuali mesti cukup sebulan. Buatlah macam mana pun, kicap ini sebotol mesti sebulan. Budu sebotol mesti kena sebulan. Tak boleh mari ambil kali kedua. Dia makan, subhanallah, duit dia dalam beg. Saya difahamkan bahawa juta, duit cash dia juta, dia simpan. Anak cucu dia makan. Ikan dia beli di pasar tu, bila pasar nak tutup, orang lelong ikan. Ikan tu dia pergi beli. Dia rebus, rebus dalam periuk. Bila nak makan nasi, dia bilang berapa orang nak makan. Ikan dia beli kecil-kecil, seorang sekor je, tak boleh lebih. Tak boleh. Budu dia ambil kaca panjang. Kalau nak cicah dia, kena cicah sambil berdiri tu, kaca. Betul. Ada seorang cucu dia ni pergi rebahkan kacang. Cedok macam tu, cedok macam tu, bulak mata dia. Takut cepat habis budu. Ada manusia dia bakhil sampai diri dia sendiri dia bakhil. Para hadirin sekalian, saya tengok dia kesian. Kain dia pakai tu, kain tu dia suka pakai kain. Saya ingat kain dia ni warna dia warna coklat. Jumpa hari ni kain coklat tu lah. Minggu depan kain coklat tu lah. Jumpa kain coklat tu lah. Baju dia pun, saya rasa baju dia berkali 3 helai gitu je. Ini bala punya. Ada manusia macam ni. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ajar kita begitu. Dia ni kalau hari Jumaat, mau orang pakat perhati dia hari Jumaat. Bila tin di kampung-kampung dia pakai tin ya. Tin dia tebuk tu. Bila tin lalu dekat saja dengan dia, dia pun tidur. Senyap dia tidur. Di sana dia pun bangun balik. La haula wala quwata illa billah. Dia lebih suka sebut duit dia sekian banyak, gunanya tidak. Gunanya tidak. Kereta dia pusing, dia cari dah pusing dia. Daripada dulu saya ingat mula-mula saya balik luar negara, kereta tu lah dia pakai. Sampai hari ni kereta tu lah. Ini manusia, Allah buat ni macam-macam. Ada orang yang bakhil dengan diri dia sendiri pun bakhil. Dia kerja dia tak nak guna nikmat. Ada orang ni dengan dia okey, dia bakhil dengan isteri dia, dengan anak-anak dia. Kalau dengan isteri dia payah, dia nak tengok isteri yang khidmat dekat dia. Benda yang bagi kepada isteri tak ada. Ada juga macam ni. Macam-macam Allah buat. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala ajar kepada kita, harta ni kita pemegang amanah, kita kena ingat. Kemana amanah ni kita nak bagi? Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa ila. Harta benda kamu bagilah kepada zawil qurba, kaum kerabat kita.
Pertama, dua ibu bapa, anak-anak, isteri, kaum kerabat yang lain, anak saudara kita kena tanya khabar. Mungkin anak saudara kita tak boleh nak belajar, mungkin sepupu kita yang tak boleh nak belajar, mungkin ada keluarga-keluarga kita yang lain. Maka sebahagian daripada harta ini mesti diagihkan kepada mereka, sebab kita hanya pemegang amanah. Nasib baik Allah alirkan benda ini melalui kita. Syukur, alhamdulillah. Orang lain Allah tidak alirkan benda ini, tidak alirkan benda ini. Baik. Sebab itu ada orang yang disebut dalam hadis ini memang dia murah hati. Murah hati. Rumah anak yatim dia je support. Ada seorang hamba Allah, alhamdulillah hari ini dia berubah, alhamdulillah, syukur. Memang murah hati dia, tapi semayangnya tidak. Dia tak semayang. Dan dia ni sembahyang dia buat macam perkiraan bisnes, untung rugi semayang. Pada hadirin sekalian, dia tak semayang di Malaysia. Bila dia semayang, dia pergi semayang Mekah. Mekah kan, bila kita semayang di Masjidil Haram, kita dapat 10,000 kali ganda. Jadi dia bilang waktu sembahyang di Malaysia berapa waktu dia tinggal. Dia pergi semayang di Mekah, dia kata sekali semayang khutbah semua. Dia buat macam tu. Ada orang bagi tahu kepada saya, kebetulan dia mari satu package lah dengan saya, satu rombongan pergi. Jadi ada ketua rombongan ni dia kenal kawan. Dia bagi tahu kepada saya, dia kata, Ustaz, kalau Ustaz sampaikan tazkirah di Mekah ke, di Madinah ke, Tabak ke, mana ke, Ustaz sebut sikit benda ni. Dia cerita kepada saya, dia ni macam-macam je. Buat itu surau, dia buat hadiah satu kampung, dia buat itu, buat ini. Tapi dia tak semayang. Dia semayang, dia pergi ke Mekah. Bila kalau dia tinggal sembahyang ini 6 bulan, maknanya 6 bulan, berapa hari kali dengan 5, berapa keluar. Maknanya semayang Zuhur berapa waktu. Jadi dia pergi ke Mekah, sekali dia semayang Zuhur, dia kira 10,000 kali. Ini bala malapetaka manusia. Jadi saya, alhamdulillah, saya bagi kuliah. Tapi dia betul-betul dia faham. Saya rasa ada orang yang mengajar macam ni, ajaran sesak ke macam mana, wallahualam. Saya kuliah, saya bagi tahu kita kena jaga sembahyang. Saya sebut dalam mazhab para alim ulama, hatta Nabi sendiri, hatta para sahabat yang lain meletakkan sembahyang ini imaduddin, tiang bagi agama. Saya kata tiang bagi agama. Sembahyang kita tak boleh nak buat main. Lalu saya sebut bahawa orang yang tinggal sembahyang dia mari Mekah sia-sia. Saya kata duduk di Malaysia tak sembahyang, mari Mekah ni batal dah. Tak guna dia sembahyang di Mekah. Dia sembahyang pula dalam Masjid Haram, saya sebut sembahyang dia dibatal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak akan kira. Lalu dia merenung, saya nampak pelik. Saya kata kalau nampak pelik, alhamdulillah, maknanya ada sentuhan. Saya memang takut dia tak tahu ya. Kalau dia tak tahu, ini madam takut. Bila saya sebut, banyaklah saya sebut akibat orang yang tinggal sembahyang, macam mana azab, bentuk azab dia di hari akhirat, banyak saya sebut. Sampai 2-3 kali saya sebut, dia menangis, hamba Allah ini. Lalu satu waktu tu dia jemput saya, dia kata, jom kita pergi makan ya. Saya tanya dia nak makan kat mana. Memang dia murah hati. Dia kata, Ustaz, cari tempat yang paling sedap kat Mekah. Saya kata, kalau nak makan kambing, ada satu tempat jauh sikit. Tak apa, dia kata. Kita ambil kereta. Kita ambil kereta kat hotel. Kita pergi, dia kata, jauh. Saya tanya nak makan mana. Dia kata, kambing. Kambing yang sedap. Saya kata, jom kita pergi dekat ada satu restoran dia panggil Khimati. Jauh sikit tapi dalam khemah. Dia memang kita pergi itu sekor kambing. Saya kata nak jemput orang lain, dia tak nak. Dia kata kita dua je. Kita dua. Tak apalah, saya pergi sampai duduk makan. Lalu dia tanya,
Dia kata yang ustaz mengajar, yang ustaz sebut ni macam mana, dia kata di segi hakikat sebenar. Saya kata alhamdulillah, syukur. Lalu saya sebut bergiam sebut semua. Saya kata tak boleh, ini adalah sembahyang. Kalau kita niat kita nak sembahyang di Masjidil Haram untuk qada macam ni, sembahyang kita tu tak sah dah. Tak sah dah. Allah tak terima. Lalu dia tanyalah macam mana begini. Saya kata solat macam mana sekalipun wajib kena qada. Wajib qada sekadar yang kita mampu. Kalau tak habis kita qada, kita mati, Allah ampun dosa. Pokoknya kena qada. Qada lah. Sehari kita sembahyang 5 waktu. Yang paling afdalnya maknanya disebut oleh para alim ulama, kita sembahyang maknanya 10 kali sehari. Zuhur kita sembahyang yang fardu, kita sembahyang qada sehari. Asar kita sembahyang fardu, sembahyang qada. Isyak begitu juga. Maknanya kita sembahyang 2 kali. Tak habis kita qada, Allah ampun dosa. Kenapa? Kita mula qada. Itu pemurah penyayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu alhamdulillah hari ini dia jadi orang sangat baik. Tapi saya nak sebutnya duka cita macam-macam manusia. Macam-macam. Dia buat macam bisnes sembahyang. Okey, ini sekian banyak begini tolak, ini dia main tolak campur sembahyang. Tinggal sekian waktu pergi sembahyang di Masjid Haram, pergi sembahyang Masjid Nabi, ini dah lebih dah, untung dah. Lebih daripada sebenar. Ini sembahyangnya dapat 100,000. Ini 10,000. Manusianya macam-macam. Baik. Maknanya walaupun harta dia banyak, dia buat macam-macam, tapi yang saya sebut tadi itu besar. Maknanya dia buat ni, dia tolong ni, tapi tak sembahyang besar. Cuba kita bayangkan dalam hadis ini Rasulullah sebut kepada kita benda kecil, benda membabitkan hati yang kita tak nampak. Harta kita bagi supaya orang tahu aku ni dermawan. Habis. Maknanya dibetulkan kepada kita benda yang lupa. Sebab tu dia panggil tambihul ghafilin, peringatan kepada orang yang lupa. Memang kita jangan risau. Penyakit yang seumpama ini semua dalam kalangan kita ni memang wujud. Kalau tak wujud penyakit ni, kita tak panggil manusia. Perasaan riya, perasaan takabur, bakhil, ini sifat semula jadi manusia. Kalau ada orang kata dia ni betul-betul tak ada bakhil, nipu. Mesti ada. Saya ada, hadirin hadirat ada. Tapi tambihul ghafilin, peringatan kepada kita supaya kita kawal. Memang dia mari perasaan bila kita menderma. Kalau kita bagi banyak, dia mari rasa goh tu. Mari rasa goh. Orang Kelantan panggil gong. Dia jadi gong sikit. Tapi kita kawal. Bila dia mari, kita halal dia. Kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita sebut la haula wala quwata illa billah. Kita sebut astagfirullah dalam hati kita. Kita didik, kita asuh. Itulah manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita buat selama ini, bertaubat kepada Allah, Allah akan kira balik. Taubat kepada Allah. Banyak dah yang kita menyumbang sebelum daripada ini, banyak dah itu, banyak dah ini. Mungkin ada perasaan itu, bukan mungkinlah, pasti ada perasaan-perasaan yang tidak baik. Kejujuran kita boleh dipertikaikan. Kita bertaubat kepada Allah. Bertaubat. Awal tahun macam ni, kita bangun waktu malam, angkat tangan dengan Allah. Wahai Allah, jangan sekali-kali kamu batalkan amalan kami yang telah kami lakukan sekian lama sebelum daripada ini. Amalan kami ini penuh dengan sifat yang mazmumah, ya Allah. Sebut kepada Allah. Bila aku sedekah, ya Allah, aku ni mari rasa perasaan yang tidak baik. Bila aku buat benda ni, ya Allah begini. Kamu saja yang boleh mengampunkan dosaku. Sebut satu. InsyaAllah apa yang kita buat itu akan bermanfaat dan Allah akan mengira segala amalan yang kita buat. Kumpulan ketiga, orang yang berjuang di jalan Allah.
Kalau kira berjuang di jalan Allah ni, tak ada sebab lah dia nak tidak jujur kepada Allah. Allah tanya, sebab apa kamu mati? Mati ni bukan berjuang je. Tangga kita dalam negara kita ni berjuang Islam. Macam kita ni mari kuliah, dengar, sebarkan Islam, pergi tempat ceramah, tempat forum. Kadar tu saja. Zaman Rasulullah berjuang Islam, masuk medan perang, pegang pedang, menggadai nyawa, mati syahid. Mati syahid kalau kita kira, iyalah payahlah syaitan nak ganggu. Siapa nak mati? Tapi di sana gangguan daripada syaitan, nak disebutnya gangguan daripada syaitan ini sangat hebat. Dia boleh mencelah walaupun orang yang gugur syahid. Dia boleh mencelah. Mungkin ada orang dia mari perasaan, mudah-mudahan nama aku dikenal. Orang akan tulis dalam sejarah, inilah dia pejuang. Habis. Allah nak kita berjuang di jalan Allah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dalam hadis yang lain disebut bahawa orang yang gugur di jalan Allah, orang yang mati syahid, Allah ampunkan segala dosa dia. Diampun oleh Allah segala dosa dia. Bila Allah ampun dosa, sepatutnya kalau kita tidak jujur pun Allah ampun. Sepatutnya begitu. Tetapi dalam hadis ini disebut, sekiranya kita mati, kita tidak jujur, tidak ikhlas dengan Allah, perjuangan kita tidak ikhlas, maka Allah juga sebut di hadapan kita, kadzabta, kamu ni bohong. Malaikat pun sambung, kamu ni bohong, kamu mati. Niat kamu supaya orang sebut nama kamu, supaya orang kenang perjuangan kamu, supaya manusia ini kita sandar kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam ajar kepada kita supaya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Sehingga berita ini sampai kepada Muawiyah. Muawiyah kita tahu waktu dia memerintah banyak benda-benda yang ni. Tapi ada ulama menyebut antara keistimewaan yang dimiliki oleh Muawiyah, walaupun dia ni dalam pemerintahan Muawiyah dianggap pemimpin Islam yang agak boros, yang agak dialah memperkenalkan sistem istana, sistem ni dia perkenal. Tapi ramai ulama menyebut di antara pemimpin yang zahir dia nampak kejam, tapi hati dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat lembut. Ini Muawiyah. Ada orang tanya, Muawiyah ni ada sekumpulan manusia, dia je ni tak tahu kok mana, dia sokong Sayyidina Ali ke sokong Muawiyah. Sekali-sekali tengok dengan Sayyidina Ali, sekali-sekali tengok dengan Muawiyah. Orang tanya, malaka hadha, sebab apa kamu ni macam tak ada pendirian? Kan Muawiyah dengan Sayyidina Ali ni berkelahi, berperang, sekali-sekali dengan Muawiyah, sekali-sekali dengan Sayyidina Ali. Orang tanya, mengapa kamu begini? Dia jawab, wallahi akaltu ma'a Muawiyati ashma wa sallaitu khalfa aliyu akhsha. Dia kata, wahai saudara, hidup kita ni kena pandai. Kalau makan, dia kata makan dengan Muawiyah ni lebih kenyang. Sebab Muawiyah ni makan dia sebut sampai berselerok kambing tak habis. Ini Muawiyah. Dia kata makan dengan Muawiyah ni kenyang. Tapi kalau nak sembahyang belakang Sayyidina Ali lebih khusyuk. Ada manusia jenis macam ni. Makan dengan Muawiyah, dia pergi. Orang tanya, sebab apa kamu kadang-kadang Muawiyah, kadang-kadang Sayyidina Ali? Apa sikap kamu? Dia kata, sikap aku, time makan, aku pergi cari Muawiyah.
Makan dengan Muawiyah lebih kenyang, dia kata. Sembahyang, usalli khalfa Ali akhsha. Dia kata, aku sembahyang belakang Sayyidina Ali lebih khusyuk. Ni sakit je ni macam ni. Muawiyah begitu, tapi ramai ulama mengatakan hati dia sangat lembut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia dengar kisah ini, dia menangis. Dia menangis, lalu dia sebut, benar firman Allah taala yang bermaksud siapa yang niat dengan amal hanya semata-mata kerana dunia dan keindahannya, Allah akan bagi semua sekali kepada dia. Allah bagi. Bila kita kejar dunia, kalau Allah tarik, senang. Bila Allah tengok kita ni kejar dunia, Allah tarik, senang macam tu. Kita pun tahu dah ini Allah marah ni. Dah, bila kita kejar dunia, nuwafi ilaihim, aku akan sempurnakan semua sekali. Dunia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak dia kejar, makin banyak Allah bagi. Makin banyak kejar, makin banyak Allah bagi. Tapi di hari akhirat dia tidak ada apa-apa. Muawiyah dia baca ayat ini, dia menangis. Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja Allah Allah batalkan amalan manusia bila kita kejar dunia. Bukan saja wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Semua sekali amalan kita itu jadi sia-sia. Wal iyazu billah. Maknanya kesimpulan yang dapat kita simpulkan, gangguan daripada syaitan yang membabitkan niat kita ini dalam semua perkara dia mencelah. Kalau dalam mati fi sabilillah pun syaitan dia boleh pergi celah, maka dalam amalan-amalan yang lain kita kena berwaspada, kena beringat. Dan memang penyakit ini melanda semua manusia. Dan manusia yang paling dikasihi oleh Allah, orang yang dapat mengawal benda ini. Memang dia mari, siapa-siapa sekalipun mari perasaan ini, tapi bila dia datang, kita sebut astagfirullahalazim, kita lawan betul-betul. Orang yang lawan inilah dia akan dapat ganjaran yang besar. Kalau tak ada sifat ini, tak ada ganjaran pula. Sebab apa ganjaran yang besar? Sebab kita mampu melawan sifat yang mazmumah, sifat yang sangat terkeji ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita cuba ikhtiar dengan baik. Kita cuba kawal diri kita, amalan kita. Setiap amalan kita biar kita latih lillahi ta'ala. Kita nak datang masjid lillahi ta'ala. Jangan duduk sakut benda lain. Aku tak boleh tak datang ni sebab aku AJK. Jangan. Benda ni memang dia mari perasaan itu. Tak nak sabar, aku tak mari masjid, baru balik Mekah, baru sampai kemarin dulu. Ada baru sampai Mekah. Aku ni baru sampai ni. Tak, maknanya bukan kerana Allah. Memang dia mari, kita lawan. Tak, aku bukan kerana haji, aku mari ni kerana aku dengan Allah. Aku hamba Allah, aku kena datang masjid. Aku kena belajar, aku kena itu, aku kena ini. Kenapa? Aku hamba Allah. Didik diri kita, latih diri kita. Memang perasaan ini sentiasa mari kerana syaitan wujud di hadapan kita. Memang dia datang. Kita jangan rasa cemaslah. Tapi kena beringat. Nanti bila kita buat sesuatu benda, kita lupa benda ini, kita buat dia jadi kerana benda yang lain. Maka amalan kita sia-sia dan kita tidak akan mendapat apa-apa tempat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sekadar itulah satu hadis dan satu ayat yang sama-sama kita dengar, kita lalui. Mudah-mudahan ianya akan jadi pengajaran kepada kita semua, insya-Allah. Sebelum itu, sebelum daripada berhenti, seperti mana di bulan 4 saya dah sebut kutipan dana untuk tujuan pembangunan kompleks dakwah Islamiah yang diamanahkan kepada ustaz untuk kumpulkan ini. Dan cerita dia panjang yang dah ustaz sebut dalam pengajian lepas. Ustaz pun tidak nak ulang. Cumanya harap supaya tolong doa, tolong bantu, tolong segala-galanya supaya ajar
agenda dakwah kepada masyarakat bukan Islam ini dapat digerakkan secepat mungkin. Dapat digerakkan secepat mungkin. Jangan kita biarkan kepada Kristian menguasai masyarakat bukan Islam ini. Orang Cina dah 35% jadi Kristian, masuk Kristian. Islam tak masuk. Sebab apa? Sebab kita tak dakwah dia. Kita tidak ada gerakan ini. Kristian dia ada missionary, dia ada apa. Jadi benda ini sangat-sangat kritikal. Jadi mudah-mudahan insya-Allah menjadi titik permulaan untuk gerakkan perkara ini. Saya mulakan dan insya-Allah dengan harapan mudah-mudahan selepas daripada ini ada lagi orang lain yang tiru, yang buat benda ini, dan kalau boleh setiap bandar, adanya satu badan dakwah yang bebas, yang betul-betul fokus kepada non-Muslim, bukan dakwah untuk orang Islam, dakwah kepada non-Muslim, supaya mereka ini kenal Islam dan mereka mendekati Islam dan akhirnya mereka masuk Islam, insya-Allah. Jadi kepada hadirin hadirat yang menerima, saya ucap jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan tayyiba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma man arada bihadza ad-din khairan fawaffiqhu ila kulli khair wa man arada bihi syarran fakhudh akhza azizin muqtadirin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi